Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Nur Sazwani Saiful Syam. Pagi ini kita akan membincangkan mengenai keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Kita melihat kepada insiden yang berlaku tidak berapa lama dahulu di mana banjir besar melibatkan beberapa buah negeri khususnya di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan juga Sarawak. Dan walaupun insiden banjir itu tidak meragut banyak nyawa, tetapi kerosakan harta benda awam dan persendirian juga berlaku. Dan banjir besar juga meninggalkan kesan psikologi, khususnya rasa kecewa, hampa apabila kita hilang dalam kalangan harta benda kita ini, sama ada dari segi material ataupun nyawa. Dan satu daripada dapatan penting yang kita dapat daripada bencana 2014 ialah banjir disusuli dengan ribuan tanah runtuh, aliran debris dan juga hakisan tebing menyebabkan air naik dengan mendadak dengan kandungan lodak, pasir dan juga debris yang sangat tinggi serta kuasa pemusnahnya amat luar biasa. Sazwani. Ya, dan pastinya semua ini berpunca daripada kerja pembersihan tanah, khususnya kawasan perhutanan di Hulu Lembangan bagi tujuan pertanian, pembangunan infrastruktur dan pembalakan. Dan sebagai contoh, kalau kita lihat jika permukaan lembangan diturap, air hujan tidak boleh masuk ke dalam tanah serta terpaksa mengalir dengan pantas di permukaan dan juga terus disalurkan ke sungai. Dan kadar hakisan itu pastinya akan meningkat dan ia akan menyebabkan kestabilan cerun itu terganggu. Dan hujan lebat hanya menjadi faktor pencetus tetapi akhirnya akan menyebabkan bencana banjir yang dahsyat sehinggalah meragut nyawa serta harta benda. Dan banjir besar 2021 ini menunjukkan fenomena sama di mana air naik dengan sangat pantas dan kandungan lodak yang pekat dan juga kuasa pemusnah yang tinggi menggambarkan berlaku hakisan serta runtuhan tebing secara meluas ketika hujan lebat sekaligus mempunyai kuasa pemusnah yang tinggi. Pastinya kita ingin melihat dari segi sudut baik pulih, penjagaan dan juga kelestarian di kawasan tanah tinggi dan juga apa agaknya peranan yang dimainkan oleh pihak terlibat, antaranya adalah Lembaga Geologi Malaysia. Dan untuk itu pagi ini kita bersama dengan pengerusi JK Promosi Ahli Lembaga Geologi Malaysia atau BOG iaitu Encik Abdul Rashid Jaafar. Selamat pagi Encik Abdul Rashid. Selamat pagi. Ya, Encik Abdul Rashid, pertama sekali mungkin kita nak tahu apa sebenarnya BOG ini ataupun Lembaga Geologi Malaysia. Mungkin ramai yang pertama kali mengetahui kewujudannya. Kalau Encik Rashid boleh jelaskan sedikit. Terima kasih Syazwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BOG sebenarnya adalah singkatan kepada Board of Geologists Malaysia atau dalam bahasa bahasaannya Lembaga Ahli Geologi Malaysia. BOG ditubuhkan berdasarkan Akta Ahli Geologi, Akta 689 yang telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 2008. Buat masa ini, BOG adalah sebuah badan berkanun yang diletakkan di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, KESA. Pada dasarnya, objektif utama Akta Ahli Geologi adalah untuk membolehkan penubuhan lembaga ahli geologi itu sendiri ataupun Board of Geology dan juga untuk pendaftaran ahli geologi dan untuk mengawal selia amalan dan juga praktis ahli-ahli geologi atau geosains. Dalam perbincangan kita ni saya menggunakan perkataan geologi dan geosains itu bertukar ganti kerana bagi saya ia memberi maksud yang sama. Tetapi kebanyakan orang sekarang ni lebih suka menggunakan perkataan geosains daripada geologi itu sendiri. Dengan penubuhan lembaga ahli geologi ini, ahli geologi itu sendiri adalah sebuah profesional, kerjaya profesional, kerjaya ikhtisas, sama seperti beberapa profesion lain iaitu doktor, peguam, jurutera, arkitek dan sebagainya. So, geologis sekarang ini mempunyai akta sendiri yang mengawal selia segala aktiviti dan juga amalan yang mereka amalkanlah, segala report-report dan sebagainya. Cik Rashid. Lain, ya. Ya, Cik Rashid, adakah antara tanggungjawab BOG ini adalah memberikan input dalam penilaian impak alam sekitar
sebelum sebuah ataupun sesuatu pembangunan di kawasan tanah tinggi terutamanya dibangunkan, dan adakah BOG mempunyai kuasa ataupun ketetapan untuk menentukan sama ada sesuatu pembangunan di sebuah kawasan itu boleh dibangunkan ataupun tidak? Kuasa Board of Geology itu cuma mengawal selia amalan ahli-ahli geologi dan juga mendaftarkan ahli-ahli geologi yang berkelayakan untuk melakukan kajian ataupun penyelidikan terhadap tanah tinggi. Kita sebenarnya lembaga ahli geologi tidak mempunyai kuasa secara langsung untuk menentukan sama ada perlu atau tidaknya laporan EIA ataupun boleh atau tidaknya pembangunan di kawasan-kawasan tanah tinggi. Itu adalah tanggungjawab dan hak milik kerajaan tempatan ataupun kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Itu bergantung kepada rancangan pembangunan itu sendirilah. So, jadi maknanya kita memastikan bahawa ahli geologi yang hendak melakukan kajian terhadap pembangunan di tanah-tanah tinggi ini mestilah berdaftar dan mempunyai kebolehan dan juga pengalaman dalam hal-hal yang berkaitan. Itu tanggungjawab BOG. Ya, Encik Hashim, kita juga nak tahulah agaknya apa pandangan BOG terhadap pembangunan yang tidak terancang ini di negara ini yang seolah-olah orang kata berorientasikan keuntungan tinggi tanpa memastikan keselamatan penduduk terjamin. Mungkin apa agaknya langkah yang boleh diambil untuk memastikan isu ini tidak menjadi semakin kronik dalam masa akan datang? Okey, pertama sekali kita ada rancangan tempatan, kita ada rancangan fizikal negara dan sebagainya. So, sekiranya pembangunan itu dilakukan di dalam kawasan-kawasan rancangan tempatan yang telah dirancangkan untuk pembangunan, contohnya di kawasan-kawasan bandar, selalunya tidak timbul perkataan perancangan yang pembangunan yang tidak terancang, kerana Jabatan Perancang Bandar dan Nesa memang sentiasa mengeluarkan rancangan tempatan biasanya 5 tahun atau 10 tahun. Jadi pembangunan setiap kawasan itu adalah berdasarkan rancangan tempatan tersebut. Tapi saya ingat perancangan pembangunan yang tidak terancang ini mungkin terpakai untuk kawasan-kawasan pertanian di tanah tinggi. Contoh yang paling nyata adalah di Cameron Highland ataupun di lodging. Lodging sekarang ni kalau kita lalu kawasan Cameron Highland ke Gomusang tu, kita lihat pembangunan pertanian adalah begitu rancak sekali. Jadi kawasan-kawasan inilah yang kita dapati pembangunan pertanian itu sendiri ataupun mungkin ada berlaku sedikit pencerobohan yang menyebabkan benda-benda ini tidak dirancang sebaik mungkin dan akan menyebabkan bahaya kepada penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan-kawasan kaki bukit ataupun di kawasan hiliran. Kita dapati juga baru-baru ini apabila terdapatnya mereka yang membuka kawasan untuk tanaman durian di Raub contohnya. Pembukaan hutan yang tidak dirancang dan yang ironinya pihak berkuasa tempatan pun tidak tahu telah berlaku pencerobohan di kawasan-kawasan hutan, di kawasan-kawasan tinggi di kawasan-kawasan hutan. Jadi benda-benda inilah yang menyebabkan macam tadi saudara Hakim dan Sazwani ada mention berkenaan dengan hujan, banjir 2014, banjir 2021 yang juga berkaitan dengan penerokan hutan untuk pertanian ataupun pembalakan. So benda-benda yang beginilah yang kita rasakan perlunya pemantauan daripada pihak-pihak berkuasa. Dan sebagai lembaga ahli geologi, kita sebenarnya menitik beratkan bahawa sekiranya kajian atau perancangan sesuatu kawasan itu hendak dilakukan, perlunya ada penglibatan ahli-ahli geologi profesional yang berdaftar dengan lembaga ahli geologi, dan juga kita mengharap pemaju-pemaju dan juga kerajaan dan tempatan supaya
menggunakan sepenuhnya perkhidmatan ahli-ahli geologi, tetapi mestilah berdaftar dengan lembaga ahli geologi. Kerana dalam akta lembaga ahli geologi itu memperuntukkan penggunaan ahli geologi yang tidak berdaftar dengan lembaga akan dikenakan denda. Ahli geologi itu akan dikenakan denda, dan juga mereka-mereka yang menggunakan perkhidmatan pun akan didenda sebanyak 10,000 atau setahun penjara atau kedua-duanya sekali. Cik Rashid, pernah tak berlaku sepanjang kewujudan Lembaga Geologi Malaysia ini, pandangan ahli-ahli yang berdaftar dengan Lembaga Geologi ini diambil kira, tetapi kemudian sesuatu projek itu tetap juga diteruskan pembangunan meskipun daripada laporan-laporan yang dikeluarkan oleh ahli Lembaga Geologi Malaysia ini menunjukkan keadaan sebaliknya? Kadang-kadang kita bercakap dalam senario negara kita ni agak sensitif. Saya nak banyak kadang-kadang tangan-tangan yang di belakang projek-projek yang tidak sepatutnya berlaku. Tetapi apa yang kita dapat sebagai ahli geologi yang sampaikan adalah berdasarkan kajian saintifik. Sekiranya perkara itu tidak boleh dilakukan, kita akan nasihat, dan sekiranya masih hendak dilakukan, perlunya ada mitigasi-mitigasi yang tertentu dan juga langkah-langkah yang perlu yang perlu dilakukan untuk pembangunan. Sekiranya perlu juga. Kadang-kadang sesuatu kawasan itu terlalu strategik untuk dibiarkan tidak dibangunkan. Jadi mungkin kerajaan tempatan ataupun kerajaan persekutuan berpendapat perlunya dimajukan kawasan perbukitan itu. Jadi kita apa yang perlu adalah ahli-ahli geologi dan juga bersama rakan-rakan profesional yang lain. Kita patut melihat pembangunan tanah tinggi ini bukan satu profesion yang terlibat. Kita melihat secara holistik, di mana perlunya ada penggabungan antara disiplin-disiplin profesional yang lain. Perancang bandar contohnya, jurutera, juruukur, ahli geologi sendiri perlu bergabung dan juga mengkaji sama ada sesuatu pembangunan itu sesuai atau tidak. Selalunya dari gabungan ini kita akan melihat dari semua sudut, sama ada dari segi geologinya, sama ada dari segi alam sekitarnya dan segi kejuruterannya, dan baru kita akan dapat satu conclusion sekiranya pembangunan itu perlu diteruskan, apakah tindakan-tindakan mitigasinya. Dan sekiranya tidak boleh dilakukan, kenapa pembangunan itu tidak boleh dilakukan. Memang kita ada bagi nasihatlah, tetapi penggabungan antara disiplin ini amat kurang. Amat kurang, di mana pengalaman saya mungkin 20% saja pemaju-pemaju yang akan menggabungkan keseluruhan disiplin profesional ini di peringkat awal pembangunan. Memang jarang sekali lah. Okey, selepas ini kita nak berbincang lagi berkenaan dengan geotourism, terutamanya selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Tetapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Syazwani dan juga rakan penyampai Hakim, di mana pagi ini kami membincangkan berkenaan dengan kerja-kerja baik pulih, penjagaan dan juga kelestarian geologi di Malaysia. Dan hari ini kita bersama dengan Lembaga Geologi Malaysia bersama dengan Encik Abdul Rashid Jaafar. Sebelum kita berhenti rehat tadi, kita ada bercakap berkenaan dengan risiko-risiko pembangunan di kawasan tanah tinggi. Dan untuk kali ini kita nak menyentuh sedikit jugalah berkenaan dengan geotourism selepas pelaksanaan PKP. Bagaimana agaknya prospek dan juga peranan Lembaga Geologi Malaysia dalam memastikan ia menjadi pilihan pelancong, terutamanya pelancong domestik. Mungkin Encik Rashid juga boleh berikanlah contoh lokasi menarik untuk tujuan geopelancongan ini. Terima kasih Syazwani. Kita biasa dengan perkataan agrotourism, ekoturism, tapi perkataan geotourism ni mungkin satu yang agak barulah kepada pelancong dan juga rakyat Malaysia.
konsep geotourism atau geopelancongan ini adalah satu bentuk pelancongan yang mempunyai ciri-ciri geologi yang menonjol pada satu tempat, sama disebabkan oleh persejaraan, warisan dan kebudayaan tempat. So, sebenarnya geotourism ni adalah pelancongan di kawasan-kawasan yang mempunyai nilai-nilai tinggi geologi, bukan saja geologi dia termasuk juga biologi. So geologi, biologi, kepelbagaian biologi dan juga kebudayaan tempatan. Sekarang ini apa yang menarik contohnya di Lenggong, Perak, baru ini telah dilancarkan geopark kebangsaan Lenggong. Nanti saya akan ceritakan pasal geopark sikit. Dan juga Jerai Geopark di Kedah, di mana kedua tempat ini juga menggabungkan ciri-ciri arkeologi, geoarkeologi. Jadi ini adalah satu yang menarik. Kalau kita lihat di Langkawi, menggabungkan biologi, geologi dan juga kebudayaan setempat. Geopark itu sendiri, kalau kita nak faham, geopark itu adalah satu wilayah yang mempunyai nilai-nilai geologi dan kepelbagaian biologi serta kebudayaan yang menarik, yang ciri-ciri ini tidak ada di tempat-tempat lain. Contohnya Bukit Batu Kapur lah. Bukit Batu Kapur, kita lihat di Ipoh banyak Bukit Batu Kapur, tapi bukan semua Bukit Batu Kapur punya ciri-ciri geologi yang bernilai saintifik tinggi yang istimewa. Ada Bukit Batu Kapur istimewa, cuma terdapat di Ipoh contohnya. Ada jenis-jenis batu kapur yang tidak mempunyai nilai-nilai yang estetika ataupun heritage warisan yang tinggi. So kita berbalik kepada geopark tadi. Di Malaysia sendiri kita mempunyai dua jenis geopark, iaitu geopark antarabangsa ataupun dikenali sebagai UNESCO Global Geopark. UNESCO Global Geopark ni dikiraf oleh UNESCO dan kita mempunyai Langkawi. Langkawi adalah antara yang pertama di Asia sebenarnya. Di Asia Pasifik, Langkawi adalah geopark antara geopark yang pertama. Kemudian sekarang ni kita dalam proses mendapat penyerapan di UNESCO untuk UNESCO Global Geopark Kundasang atau Kinabalu di Sabah. Itu dalam proses. Dan kita juga mempunyai beberapa geopark kebangsaan, iaitu geopark Mersing, geopark Jerai, geopark Lenggong, geopark Kinta dan juga dalam proses permohonan adalah geopark Delta Kuching dan juga geopark Perlis. So tempat-tempat ini mempunyai tapak-tapak geologi atau tapak-tapak kepelbagaian biologi yang menarik sebenarnya, yang kiranya kita gabungkan dengan aktiviti-aktiviti luaran, aktiviti outdoor. Contohnya kita lihat masyarakat muda sekarang ni berminat tentang hiking, geotrail dan sebagainya. So kalau kita gabungkan aktiviti-aktiviti ini dengan juga pelancongan di geopark ataupun geotourism ini, maka ia akan menggalakkan pelancongan domestik, yang mana Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia memang menggalakkan sekarang ni pelancongan domestik kerana akibat daripada pandemik COVID-19. So memang banyak potensi lah geotourism ni untuk digalakkan masyarakat kita sendiri. Yap. Kita faham keunikan geopark, geotourism seperti yang ada di Kulim. Saya sendiri pernah sempat mengunjungi Kilim Geoforest Park. Tetapi dalam masa sama, dalam usaha kita untuk menggalakkan lagi pelancongan geotourism ataupun geopark ini, beberapa aspek perlu kita berikan pertimbangan, antaranya aspek pemeliharaan dan juga pemuliharaan geopark itu sendiri. Bagaimana pihak ahli geologi Malaysia ini boleh memainkan peranan mereka, dan satu lagi, adakah di sepanjang pemerhatian BOG ada kawasan-kawasan baru yang boleh diteroka ataupun kita angkat sebagai geopark di Malaysia ini, selain daripada kawasan-kawasan yang disebutkan selain daripada Kilim, di Lenggong, di Kundasang tu? Terima kasih. Memang ingat Hakim memang seorang observer yang baik. Memang kita perlukan pemulihaan dan juga untuk mengekalkan
kita bagi geosite, tapak-tapak geologi yang mempunyai nilai yang tinggi. So bagi lembaga ahli geologi, kita sebenarnya dengan kerjasama Institut Geologi Malaysia, kita akan mengadakan latihan-latihan profesional yang bukan hanya untuk ahli-ahli geologi di Malaysia tapi juga ahli-ahli geologi antarabangsa. Kerana pakar-pakar geopark di Malaysia adalah merupakan antara pelopor geopark di peringkat antarabangsa. Kita kena berbangga kerana pakar-pakar kita adalah diiktiraf di peringkat antarabangsa. So, selain daripada itu, kita juga lembaga dan juga Institut Geologi Malaysia akan bekerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan yang lain untuk mengadakan kursus-kursus kepada pengurus geopark, kepada ejen-ejen pelancongan, kepada pemandu pelancong dan sebagainya. Kita kena perlu ada satu holistic approach di mana biar semua memahami tentang geopark ini, bukan hanya untuk melawat tetapi memelihara tapak-tapak geologi yang berkepentingan tinggi ini. Kita lihat kalau di negara-negara asing contohnya ataupun konsep asal geopark itu adalah untuk merancangkan ekonomi setempat di mana penduduk setempat atau penduduk kampung yang berada dalam kawasan geopark akan merancangkan ekonomi di mana mereka sendiri yang akan menjadi ejen pelancongan contohnya. Mereka sendiri yang akan membuat aktiviti kebudayaan bila mana pelancong datang akan menyaksikan aktiviti kebudayaan setempat itu. Kalau kita lihat di Langkawi dan juga di Jerai telah ditubuhkan koperasi penduduk setempat untuk mengurus tabir sebahagian daripada aktiviti-aktiviti di geopark. So ini adalah satu yang bagus, bukan untuk merancangkan pelancongan tetapi juga merancangkan ekonomi orang-orang kampung, orang-orang di luar bandar. Memang konsep geopark ni memang amat baik sekali. Ya, Encik Rashid, selain daripada geotourism ini, kita juga ingin menyentuh berkenaan dengan pembangunan mineral di negara kita. Kita tahu kerajaan dalam proses untuk menubuhkan Lembaga Pembangunan Mineral Malaysia dan ia adalah bagi merancangkan lagi industri pelumbungan. Bagaimana agaknya BOG ini boleh memainkan peranan dalam membantu kerajaan dalam hal ini? Lembaga Ahli Geologi Malaysia memang sentiasa menyokong usaha-usaha dan juga dasar-dasar kerajaan yang membantu untuk merancangkan ekonomi negara, terutamanya industri geosains itu sendiri. Dalam kita tahu bahawa Kementerian Tenaga dan Sumber Asli memang dalam proses menubuhkan Lembaga Pembangunan Mineral Malaysia dan juga Majlis Mineral Negara. Ini perlu untuk menyelaraskan semua aktiviti-aktiviti pelumbungan di negeri-negeri. Kerana sekarang ni kita lihat aktiviti-aktiviti pelumbungan adalah mengikut negeri. Regulation ataupun enactment pelumbungan itu sendiri adalah berdasarkan negeri kerana hak milik tanah ataupun urusan tanah dan sumber asli adalah jatuh kepada tanggungjawab negeri. So, Majlis Mineral Negara akan melihat perkara ini secara holistik. Dan Lembaga Ahli Geologi Malaysia mempunyai peranan sebagai penasihat kepada kementerian, kepada jabatan kerajaan yang berkaitan, dan juga kita sekarang ni selepas daripada industri pelumbungan merudum, kita sebenarnya Malaysia ni aktif melumbung di zaman 70-an, 60-an, 70-an. Kita pernah jadi pengeluar biji timah utama dunia, nombor satu di dunia. Kemudian tapi merudum di akhir 80-an, 90-an sampai sekarang. So kita kehilangan tenaga kerja, pakar ataupun sumber manusia yang hebat, yang besar dalam bidang pelumbungan. So kita punya tanggungjawab yang besar untuk melahirkan atau menggalakkan pengeluaran ataupun pembentukan pakar-pakar dan juga pekerja-pekerja ahli geologi dalam bidang pelumbungan ini. Encik Rashid, kita sudah hampir tiba ke penghujung rancangan, tetapi kita tahu peranan dimainkan oleh ahli-ahli geologi dalam Lembaga Geologi Malaysia ini. Mereka mempunyai peranan, kepakaran mereka sendiri. Tetapi mungkin sebagai penutup, ada pesanan kepada
pihak pembangun, developer ataupun pihak-pihak berkaitan terhadap saranan, dapatan ataupun kajian ataupun apa findings yang diperoleh daripada BOG dalam sesebuah pembangunan ataupun pemeliharaan sesuatu kawasan itu? Okey, sebagai badan berkanun di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Lembaga Ahli Geologi Malaysia memang sentiasa menyokonglah usaha-usaha dan dasar-dasar kerajaan untuk melancarkan ekonomi dan pembangunan negara. Terutamanya pembangunan yang berkaitan industri geosains. Kita ingin menyentuh ada beberapa perkara lah. Saya di sini mungkin ada 3 perkara yang saya nak ketengahkan, iaitu boleh ringkaskan Cik Rashid ya. Okey. Dalam mengarungi industri revolusi 4.0 ni, kita banyak teknologi ini yang masih lagi kurang digunakan ataupun yang berguna untuk ahli geosains kurang diguna pakai oleh sama ada pihak kerajaan ataupun pihak swasta. So kita perlu giatkan lagi perkara ini, dan juga dalam contohnya perkara yang berkaitan dengan pengurusan risiko bencana. Yang tadi kita bercakap tentang tanah tinggi dan sebagainya. Sebenarnya bencana alam ni ada pelbagai lagi, seperti tsunami, gempa bumi, kenaikan arus laut akibat selain daripada tanah runtuh. So peranan ahli geologi itu perlu ditingkatkan. Kita mempunyai kepakaran untuk membantu kerajaan ataupun pihak-pihak perancang dan juga syarikat-syarikat yang untuk membangunkan kawasan-kawasan tanah tinggi. Ya. Lagi satu, terima kasih. Yang akhirnya adalah berkaitan dengan climate change. Climate change juga ahli geologi punya peranan yang besar lah. So kita berharap ahli geologi dengan lembaga ahli geologi sendiri dapat membantu kerajaan dan juga rakyat untuk menghadapi bencana-bencana ataupun cabaran-cabaran yang mendatang. Terima kasih. Baik. Besar peranan yang dimainkan oleh ahli geologi ini. Tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Abdul Rashid Jaafar, Pengerusi Jawatankuasa Promosi Ahli Lembaga Geologi Malaysia BOG. Sekian sahaja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Nur Syazwani Saiful Syam. Salam hormat.